أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku.
Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزلتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل وبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. Maksudnya, maka demi sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian setia Bani Israel supaya mereka menjunjung perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan kami telah utuskan dari kalangan mereka 12 ketua untuk memimpin golongan masing-masing. Dan Allah berfirman kepada mereka bahawa aku adalah beserta kamu, memerhati segala-galanya. Demi sesungguhnya, jika kamu dirikan sembahyang serta kamu tunaikan zakat
dan kamu beriman dengan segala rasul utusanku serta menolong bantu mereka dalam menegakkan agama Allah. Dan kamu pinjamkan Allah dengan sedekah dan berkhairat pada jalannya secara pinjaman yang baik, bukan kerana riak dan mencari keuntungan dunia. Sudah tentu aku akan ampunkan dosa-dosa kamu dan aku akan masukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Oleh itu sesiapa yang kufur ingkar di antara kamu sesudah yang demikian, maka sesungguhnya sesatlah ia dari jalan yang betul. Maka dengan sebab mereka mencabuli perjanjian setia mereka, kami laknat mereka. Dan kami jadikan hati mereka keras membatu, tidak mahu menerima kebenaran. Mereka sentiasa mengubah kalimah-kalimah yang ada dalam kitab Taurat dengan memutarkannya dari tempat-tempatnya dan maksudnya yang sebenar. Dan mereka melupakan, meninggalkan sebahagian dari apa yang diperingatkan mereka dengannya. Dan engkau, wahai Muhammad, sentiasa dapat melihat perbuatan khianat yang mereka lakukan, kecuali sedikit dari mereka yang tidak berlaku khianat. Oleh itu maafkan mereka jika mereka sedia bertaubat. Maka jangan dihiraukan kerana sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amalannya. Dan di antara orang-orang yang berkata, oh kami ini orang-orang Nasrani, kami juga telah mengambil perjanjian setia mereka. Maka mereka juga melupakan meninggalkan sebahagian dari apa yang diperingatkan mereka dengannya. Lalu kami tanamkan perasaan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai ke hari kiamat. Dan Allah akan memberitahu mereka dengan apa yang telah mereka kerjakan. Wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menerangkan kepada kamu banyak dari keterangan-keterangan dan hukum-hukum yang telah kamu sembunyikan dari kitab suci. Dan ia memaafkan kamu dengan tidak mendedahkan banyak perkara yang kamu sembunyikan. Sesungguhnya telah datang kepada kamu cahaya kebenaran, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah, dan sebuah kitab Al-Quran yang jelas nyata keterangannya. Dengan Al-Quran itu Allah menunjukkan jalan-jalan keselamatan serta kesejahteraan kepada sesiapa yang mengikut keredaannya. Dan dengannya Tuhan keluarkan mereka daripada gelap gelita kufur kepada cahaya iman yang terang benderang dengan izinnya, dan dengannya juga Tuhan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Masih lagi kita berada dalam penafsiran suratul Maidah, ayat yang ke-12 sehingga ayat yang ke-16. Ayat-ayat yang kita bacakan ini masih lagi menceritakan tentang orang Yahudi dan juga orang Kristian ataupun Nasara. Mereka yang menyeleweng daripada perintah Allah SWT dengan memungkiri perjanjian yang telah diambil daripada mereka. Kalau sebelum ini pada ayat yang ke-8 sehingga ke-11 kita telah menceritakan bagaimana pengkhianatan Yahudi kepada umat Islam. Pun begitu Allah Ta'ala menyuruh kita berlaku adil kepada mereka. Dan bagaimana pendustaan mereka terhadap ayat-ayat Allah. Bahkan keinginan mereka untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan membunuh umat Islam. Namun Allah Ta'ala memelihara baginda sallallahu alaihi wasallam dan memelihara Islam dan umat Islam daripada perancangan dan komplot mereka. Maka ini bukanlah pelik. Mereka orang-orang Yahudi terkenal dengan pengkhianatan, kejahatan yang berterusan. Kerana genetik mereka penuh dengan kejahatan. Bukan mereka baru jahat hari ini. Bukan mereka baru teruk hari ini. Rekod-rekod jenayah lampau mereka masih terpalit, masih tercatat. Dia umpama kalau polis tangkap penjenayah,
maka polis akan kata dia ada rekod jenayah dulu. Ada 5 rekod, 6 rekod, 7 rekod. Untuk menunjukkan dia tak pernah berubah. Demikian juga Yahudi. Dan demikian juga orang Islam. Demikian juga orang-orang Kristian. Mereka ada rekod-rekod pengkhianatan terhadap janji Allah. Kalau kita mulakan daripada awal suratul Maidah bila Allah menyebut ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, sempurnakan janji. Maka Allah menyebut sebahagian janji-janji, sebahagian perintah-perintah Allah berkait dengan makan minum, perkahwinan, berkait dengan ibadat solat, wuduk, tayamum. Maka ternyata orang beriman pegang teguh dengan syariat tersebut. Kemudian Allah menyebut tentang bagaimana Yahudi contoh yang mengkhianati, yang tidak pernah menyempurnakan janji Allah. Tidak pernah menyempurnakan akad, kontrak yang Allah Ta'ala menteri antaranya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang diutuskan. Mereka terus khianat dan khianat. Mereka ingin membunuhmu wahai Muhammad dan membunuh umat Islam, merosakkanmu dan merosak umat Islam, merosakkan ajaranmu dan ajaran yang dipegang oleh umat Islam. Maka Allah menyebut ini rekod-rekod jahat, rekod-rekod hitam mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil." Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian setia Bani Israel. Artinya bermula daripada Nabi Allah Yaqub AS. Kerana Bani Israel bermula daripada tarikh tersebut, di mana berkembang biak mereka. Kalau sebelum itu tidak disebut Bani Israel. Mereka disebut sebagai umat Nabi Allah Ibrahim atau umat Nabi Nuh dan sebagainya. Bermula daripada Yaqub, kerana mereka membentuk 12 keluarga, 12 kabilah yang besar. Dan setiap kabilah-kabilah ini ada pemimpin-pemimpin mereka. Ada nakib-nakib mereka. Dan setiap kabilah ini mereka punya keegoan masing-masing untuk tidak mengikuti kabilah yang lain. Satu kabilah besar sehingga hari ini. Yahudi, untuk kita mengetahui mereka ini berpuak-puak. Mereka bukan cuma ada satu puak. Bahkan mereka sebenarnya bangsa yang paling berpecah belah. Tetapi walau mereka berpecah belah, untuk menentang Islam mereka bersatu padu. Untuk menentang umat lain mereka sanggup bersatu padu. Tetapi selepas itu mereka akan berbalas sesama mereka. Maka Allah menyatakan, sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian setia Bani Israel. Wa ba'athna minhum musnai asyara naqiba. Dan kami telah menyuruh Nabi Musa memilih 12 orang nakib. Merujuk kepada 12 kabilah. Wa qala Allahu inni ma'akum. Dan Allah Ta'ala berfirman, bila kamu ikut perjanjian aku, kamu ikut perintah aku bersama kamu. Aku berikan kemenangan, aku berikan pertolongan. Berhubung dengan ayat ini tentang 12 nakib. Kerana ayat-ayat yang kita bacakan berkait dengan Allah memperingatkan kembali khianat orang-orang Yahudi dengan perjanjian, dengan perintah Allah. Supaya menjadi panduan kepada umat Islam. Jangan ikut Yahudi. Mereka bangsa yang dahulu pada kamu, tapi bila Allah turunkan perintah, mereka langgar, mereka lawan, mereka ubah, mereka tukar. Mereka tafsir mengikut hawa nafsu mereka, akhirnya Allah musnahkan mereka. Kamu wahai umat Muhammad jangan jadi macam mereka. Dan demikian juga konteks tafsir yang kita bacakan ini menceritakan tentang Kristian juga begitu. Telah diambil perjanjian, telah diturunkan perintah, telah diturunkan larangan, mereka turut watak sama macam Yahudi. Saling tidak tumpah. Lalu Allah membinasakan mereka. Allah melaknat mereka. Maka kamu wahai umat Islam perlu mengambil pengajaran daripada dua umat yang kedua-duanya ini dapat Nabi, dapat Rasul, dapat kitab, tapi kerana mereka tidak berpegang. Maka kamu umat Islam jangan jadi macam mereka. Peganglah dengan Quran. Peganglah dengan syariat. Peganglah dengan perintah. Peganglah dengan larangan Allah Ta'ala. Dan saya kamu tidak akan dihina sebagaimana hinanya Yahudi dan juga Kristian. Cerita ayat ini, supaya kita lebih faham, diriwayatkan oleh Imam Ibn Ishaq daripada Ibn Abbas. Ketika mana Bani Israel terselamat daripada kejahatan Fir'aun. Lalu mereka melintasi Laut Merah. Mereka selamat sampai ke daratan. Maka Allah Ta'ala perintahkan mereka, sesudah beberapa kejadian, Allah perintahkan mereka untuk mendiami Baitul Maqdis. Dan mereka keluar daripada negara, dah tak ada negara. Maka Allah perintahkan wahai Musa,
Beritahu kepada kaummu supaya masuk Baitul Maqdis dan menetap di sana. Ketika itu Baitul Maqdis dihuni oleh kabilah Kan'aniyun, Al-Jababirah. Kan'an satu kabilah yang berkuasa, yang besar, gagah. Mereka dikenali sebagai bangsa gergasi. Kebanyakan mereka ni tinggi, gagah dan kuat. Dan Allah Ta'ala berfirman kepada Musa untuk beritahu pada Bani Israel, aku jadikan Baitul Maqdis itu negeri kamu, tempat kamu tinggal. Maka keluar dan pergilah berperang. Aku akan membantumu. Maka sebelum Bani Israel pergi berperang, Nabi Musa pergi Riki dulu. Maka Nabi Musa memilih 12 orang pemimpin yang mewakili setiap kabilah. Bila mana Nabi Musa masuk bersama 12 orang nakib ini, dan Nabi Musa berpesan, apa pun yang dilihat, maka jangan cerita kepada kabilah masing-masing. Kerana bila mana mereka melihat tenteranya lebih tersusun, senjatanya lengkap, nampak badan mereka kuat dan sebagainya, lalu sebahagian nakib tadi merasa takut. Hanya 2 orang je yang yakin. Kerana ini perintah Allah. Allah pula kata Allah akan tolong. Tetapi Yahudi atau Bani Israel, mereka tak yakin janji Allah. Mereka lebih ikut hawa nafsu dan akal mereka. Mereka lebih yakinkan akal mereka. Akal mereka kata, kalau lawan dengan orang gagah, kalah. Akal mereka kata, kalau lawan orang yang lengkap senjata, kalah. Sedangkan Allah dah beritahu, aku tolong. Apakah ada yang lebih tinggi daripada perintah Allah? Tapi manusia yang bodoh mengikut akal. Manusia yang bijak pandai akan mengikut perintah Allah. Sebab segala-gala itu cuma sebab. Orang mana orang gagah kalah lawan dengan orang yang lemah. Banyak. Hari perlawanan demam, sakit, patah kaki, dah kalah. Maka bila mana kedua-dua 12 kabilah ni balik, maka Nabi Musa berpesan, jangan cerita apa yang kamu tengok. Cukup. Galakkan mereka keluar berperang sebab Allah dah janji kita akan menang. Tapi 10 orang nakik menakut-nakutkan kabilah mereka, jangan peranglah, kita memang tak boleh menang. Mereka ni gagah, mereka ni kuat, senjata lengkap, banyak, tersusun, bla bla bla. Maka akhirnya semua Bani Israel takut nak keluar. Semua takut. Walhal Allah perintah, mereka tak berani. Maka di sini Allah Ta'ala sebut, dan ingatlah waktu mana Allah mengambil perjanjian kepada Bani Israel dan Allah memilih 12 orang nakib untuk pergi ke tempat tersebut, untuk mereka berjanji setia dengan Nabi Musa untuk sama-sama mengajak kaumnya masuk berperang, menentang yang berada di Baitul Maqdis ketika itu. Dan Allah menjanjikan pertolongan, tapi mereka khianat. Kemudian Allah sebut, lain aqamtumus salah, sekiranya kamu dirikan solat, wa ataitumuz zakah, dan kamu keluarkan zakat, wa amantum birusuli, dan kamu beriman dengan rasul-rasulku, wa azzartumuhum, dan kamu menguatkan mereka, menyokong mereka, memuliakan mereka, wa aqrabtumullah, dan kamu memberi pinjam kepada Allah, yakni membelanjakan pada jalan Allah, qardan hasana, dengan perbelanjaan yang baik, la ukaffiranna ankum sayyiatikum, dan saya akan kuampunkan dosa-dosa kamu, wala udkhilannakum, dan akan kumasukkan kamu semua jannatin tajri min tahtihal anhar, syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Faman kafara ba'da dhalik, sesiapa yang kufur selepas itu di kalangan kamu, minkum, faqad dalla sawa'as sabil, maka disesat dengan kesesatan yang jauh. Allah Ta'ala beritahu, kalau kamu dirikan solat, 1. Kamu keluarkan zakat, 2. Beriman pada Rasul yang aku utuskan, 3. Bahkan kamu menyokong setiap perintah Rasul-Rasul tersebut, 4. Dan kamu belanjakan harta pada jalan Allah, dan saya akan ku ampunkan dosa kamu, masukkan kamu dalam syurga, dan ku berikan kemenangan. Tuan-tuan, kenapa didahulukan solat dan zakat sebelum iman kepada Rasul? Sedangkan iman pada Rasul itu yang pertama. Sebab kebiasaan Yahudi, mereka solat, mereka zakat. Tapi masalah Rasul dan Nabi, mereka tentang dan lawan. Sebab itu sampai sekarang Yahudi solat. Dia orang solat cara dia. Dan dia orang pun kita katakan keluarkan zakat. Keluarkan sebahagian harta untuk jaga agama mereka. Tapi dengan Rasul-Rasul, dia orang pilih dan dia orang mempermainkan.
Seolah-olah Allah nak beritahu, walaupun kamu solat, walaupun kamu zakat, tapi tak beriman pada Rasul, maka tak ada nilai apa-apa. Sebab itu bila sampai pada Rasul, Allah sebut apa? Beriman dengan Rasulku dan menguatkan mereka, serta membelanjakan harta pada jalan Allah. Allah menamakannya sebagai pinjaman untuk menunjukkan secara pasti Allah akan balas. Tuan-tuan, orang yang pemurah, bila datang pinjam duit dengan kita, apakah kita takut dia tak bayar? Tak mungkin kita takut dia tak bayar. Bahkan kita dapat jangka dia akan bayar lebih. Sebab dia pemurah. Apakah lagi Allah Ta'ala yang memang tak perlukan harta kita. Allah mentadbirkan makna pinjam supaya kita berani membelanjakan harta pada jalan Allah, bahawa setiap sen yang kita belanjakan ada gantian. Tetapi dengan segala perintah yang Allah berikan kepada Yahudi, apa kata Allah? Fabima naqdihim, dengan sebab mereka memungkirinya. Misaqahum, melanggar perjanjiannya. La'annahum, kami laknat mereka. Wa ja'alna qulubahum qasiyah, kami jadikan hati-hati mereka keras. Apa jadi pada mereka, tuan-tuan sekalian? Mereka tidak mau ikut Nabi Musa berperang. Bahkan mereka berkata, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, boleh tak kamu dengan Tuhan kamu je pergi perang? Kami tunggu sini, kalau menang beritahu kami. Dia punya ayat dia tidak lagi beradab. Tidak beradab dengan Rasul yang diutuskan, tidak juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah melaknat dengan sebab perkataan mereka dan dengan sebab perbuatan mereka. Pada mereka ini memungkiri, melanggar perintah Allah supaya masuk ke Baitul Maqdis. Sebagaimana mereka melanggar perintah Allah untuk dengar kata Nabi Musa. Sebagaimana mereka melanggar perintah Allah untuk merahsiakan. Sebab dalam strategi ada benda yang kena rahsiakan. Walaupun benda tu betul, tak boleh beritahu. Ini strategi perang. Memanglah bangsa Kanaan itu besar, gagah, kuat. Tapi tak boleh beritahu. Sebab Allah dah janjikan kemenangan. Bila Bani Israel masuk sahaja ke Baitul Maqdis, pertolongan Allah datang. Tapi mereka tak yakin. Mereka tak yakin Nabi Musa. Mereka juga tak yakin dengan janji Allah. Dan dua orang nakik yang betul-betul mematuhi perintah Musa pun tidak dipedulikan. Mereka percaya kepada 10 orang ni. Akhirnya mereka langgar semua perjanjian Allah. Maka apa jadi? Allah Ta'ala timpakan mereka sesat di padang Turus Saina selama 40 tahun. Kerana mereka tidak mau masuk Baitul Maqdis, 40 tahun mereka sesat. Setiap kali mereka nak keluar daripada padang pasir, mereka kembali tempat yang sama. Demikian berlaku sehingga 40 tahun, sehingga berubah generasi baru. Generasi lama mati. Di sini satu isyarat bahawa satu generasi nak berubah memakan masa paling kurang 40 tahun. Satu generasi tuan-tuan nak berubah menjadi lebih baik, paling kurang 40 tahun. Dan generasi pertama yang memang degil, langgar, habis generasi ini maka datang generasi baru yang mula ikut perintah Allah. Lebih baik sikit daripada dulu. Ini 40 tahun yang kedua. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, kenapakah Allah melaknat mereka? Apa kesalahan mereka? Ya, kita dah sebut, dah bilang kesalahan mereka dengan Nabi-Nabi. Tapi Allah nak sebut kesalahan lebih besar pada itu. Apa dia? Yuharrifunal kalim am mawadhi'ihi. Mereka mengubah kitab Taurat. Kata sepakat Yahudi semua iktiraf. Demikian juga orang Kristian. Taurat yang diturunkan kepada Musa AS, yang diperintahkan menjaga dan memeliharanya, cuma satu naskah. Waktu mana Musa AS mendapat kitab Taurat, satu naskah tu je ada. Untuk dijaga. Mereka Yahudi tidak menyalin. Padahal mereka dapat Taurat sejumlah sekaligus. Tapi tak ada orang nak salin kitab Taurat. Kerana bagi mereka kalau tahu bahaya. Baik jangan tahu. Macam orang kita juga. Saat kalau tahu hukum kena ikut, baik jangan tahu hukum. Jadi kita tak nak belajar. Dia mewarisi sifat Yahudi. Ada orang dia, tuan-tuan dia tak nak tahu. Kalau tak nak, ada bila dia tahu, tak boleh rupanya. Maka sebab itu bila dia berbisnes, dia tak nak tanya hukum. Nanti kalau tanya hukum, ustaz kata haram, dah dia kena berhenti. Baik dia tak tahu. Sama juga dia kata ustaz kan kalau hafal Quran tak ingat berdosa, baik tak hafal. Maka ini watak Yahudi. Dia tak nak tahu. Maka bila Taurat diturunkan pada Musa dengan sejumlah penuh, mereka tak nak salin.
Mereka kira yang ni satu je. Tiba-tiba naskah ini hilang. Bukan sepakat ahli sejarah Yahudi dan Nasara bahawa ketika mana datang Empire Babylon menyerang Baitul Maqdis, menawang mereka. Mereka cuma ada satu kitab Taurat. Lalu kitab itu telah dibakar oleh orang-orang Babylon. Melalui dengan dibakarnya biara mereka, yakni tempat ibadat mereka, ma'bad mereka, maka terbakar bersamanya kitab mereka. Dan ditawan wanita-wanita mereka dan anak-anak mereka dan juga kalangan orang-orang lelaki ditawan untuk membina taman tergantung Babylon. Ini pada zaman Raja Nebuchadnezzar, atau dalam bahasa Arab disebut Bukhtanasar, yang menyerang Baitul Maqdis dan menghancurkannya dan membakar segala kitabnya, bahkan telah hancur kitab Taurat yang sebenar. Lalu mereka mula menulis kitab-kitab berdasarkan ingatan-ingatan mereka dan berdasarkan nafsu mereka, berdasarkan keinginan mereka. Akhirnya kitab-kitab tersebut, banyak benda yang mereka tak tulis. Antaranya mereka tak tulis tentang kaum mereka yang ditukar menjadi monyet dan babi. Mereka tak nak tulis. Malu mereka. Di antaranya mereka cuba membuang ayat-ayat rejam. Ayat rejam yang berkait dengan siapa yang berzina, dan kadang dah berkahwin, maka kena rejam. Antaranya mereka banyak buang hukum-hukum dan juga kisah-kisah penderhakaan Bani Israel. Kerana itu turun Al-Quran menceritakan balik apa yang mereka buang, apa mereka lupakan, apa yang mereka ubah. Bila Allah menyebut yuharrifunal kalim, mereka ubah kalimah-kalimah Allah amma wadhi'i daripada tempatnya. Yang depan letak belakang, yang belakang letak depan. Wa nasu hazzan mimma dzukiru bih, dan mereka cuba membuang beberapa kisah-kisah, cerita-cerita yang mengaibkan mereka, yang merendahkan mereka, dan mereka buang. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum, dan sentiasalah kamu akan melihat wahai Muhammad pengkhianatan daripada mereka. Khianat paling besar, mereka khianat kitab yang Allah turunkan pada mereka. Sebab itu tuan-tuan, Yahudi terkenal dengan bangsa khianat. Bukan Yahudi ni tuan-tuan, secara sejarah, mana pun mereka duduk, mereka akan buat onar dan buat kerosakan. Bila kita baca sejarah Holocaust tentang pembunuhan beramai-ramai Yahudi di Jerman oleh Adolf Hitler, tuan-tuan, pakar-pakar sejarah yang mungsih melihat bahawa Adolf Hitler ada sebab yang kuat membunuh Yahudi. Dia tak mungkin dibunuh saja-saja. Di mana Adolf Hitler menjelaskan tentang beberapa kejahatan Yahudi. Antaranya ialah mereka ini di kalangan orang-orang kaya mengenakan riba yang tinggi, yang menyebabkan harta-harta rakyat Jerman terpaksa digadai dipindah milik pada Yahudi. Mereka menubuhkan syarikat-syarikat besar untuk menguasai ekonomi Jerman. Mereka merosakkan sistem pendidikan. Dan mereka mengasaskan akhbar-akhbar untuk melakukan protokol dan dakwah-dakwah Yahudi. Artinya penyiaran dipegang oleh mereka. Dan mereka telah merosakkan masyarakat Jerman dengan mewujudkan ramainya pelacur. Mereka rosakkan. Percampuran lelaki perempuan yang bebas. Ini dibuat oleh orang Yahudi. Dan kemuncak mereka, kata Adolf Hitler, bila Adolf Hitler menyenaraikan kenapa dia bunuh Yahudi. Kerana Yahudi ini menjadi jasus, menjadi SB, membekam maklumat kepada negara yang memusuhi Jerman. Mereka jadi pengkhianat negara. Tetapi mana-mana negara, kalau orang khianat negara, maka tak ada apa. Sebab dosa khianat itu besar sangat. Bukan masyarakat dunia antarabangsa bersepakat, siapa yang khianat negara mereka, maka dibunuh. Sebab dosa khianat ni besar. Patut jaga negara, khianat negara. Maka itu yang dibuat oleh orang Yahudi. Bahkan mereka masuk campur dalam urusan politik Jerman bagi melemahkan Jerman. Tetapi bila berlaku Perang Dunia, kita tahu Perang Dunia yang pertama yang berlaku pada 28 Julai 1914 dan berakhir pada November 1918. Dalam tempoh itu Empire Jerman hancur. Sama juga kerajaan Islam Uthmaniyah juga hancur. Dan Jerman pernah bekerjasama dengan kerajaan Uthmaniyah dalam melawan kuasa perikatan waktu itu, Perancis, Rusia, Britain, kelompok ini. Waktu itu tuan-tuan sekalian, bila Jerman kalah Perang Dunia pertama pada 1918, lalu Yahudi mengambil peluang
untuk menguasai negara haram ataupun menguasai negara Jerman. Mereka buat macam-macam perancangan. Dalam keadaan rakyat Jerman dah kalah perang, hina, dengan krisis-krisis yang macam-macam. Dalam perang tersebut 10 juta mati, 20 juta ditawan dan hampir 10 juta hilang. Lebih kurang 40 juta terjejas. Antara dua tentera. Dipanggil perikatan. Kuasa perikatan menentang kasus gabungan satu lagi yang ada padanya Jerman, ada Osmania, Hungary dalam satu blok. Yang ni satu blok yang lain. Rusia, Britain, Perancis dan satu blok yang lain. Peperangan yang akhirnya menang kuasa perikatan. Kemenangan tadi menjadi Jerman negara lemah. Maka Yahudi mengambil kesempatan. Sebab Yahudi ni dia memang suka tengok negara lemah untuk dia dominasi. Demikian Yahudi lakukan di Rusia. Sebab empayar Rusia bila mana perang dunia pertama juga roboh dan hancur. Sebab asalnya Rusia bersama Jerman kemudian mereka berperang. Waktu itu tuan-tuan bila kita tengok pada kurun ke-19 separuh orang Yahudi dunia berada dekat negara Rusia. Apa yang mereka buat di Rusia? Mereka juga merosakkan sistem ekonomi Rusia. Orang kaya di kalangan mereka mengenakan sistem riba yang tinggi. Orang-orang miskin Yahudi, mereka akan meniaga arak dan meniaga dadah untuk merosakkan masyarakat. Para peniaga pula akan mendominasi ekonomi dengan cara penipuan-penipuan yang teruk untuk dapat keuntungan. Pada pekerja bawahan pula, mereka sengaja merendahkan gaji supaya orang lain terjejas teruk. Dan kita tahu di Rusia, wajib jadi tentera. Dan mereka tidak mahu menjadi tentera kerahan, lalu mereka buat macam mana? Mereka cacatkan kaki mereka. Supaya mereka tidak perlu berkhidmat dengan kerajaan Rusia untuk jadi tentera dalam sistem tentera kerahan, tajnid. Mereka tidak pernah berjasa negara yang mereka duduk, tak pernah. Tapi mereka akan rosakkan. Maka ini disaksikan oleh ramai pakar sejarah. Dibongkarkan oleh sejarah. Sebab itu Allah Ta'ala menyatakan wala tazaru tattalu ala kha'inatin minhum. Kamu sentiasa melihat mereka, kamu sentiasa melihat wahai Muhammad, pengkhianat di kalangan mereka. Illa qalilan minhum, melainkan sedikit di kalangan mereka, seperti Abdullah bin Salam, Yahudi yang memeluk Islam. Fa'fu anhum, kalau kalangan mereka bertaubat dan memeluk Islam, maafkan mereka. Wasfah, lupakan kesilapan mereka. Innallaha yuhibbul muhsinin, Allah suka orang-orang yang berbuat baik. Kemuncak berbuat baik itu memaafkan kesalahan orang. Terutamanya bila orang tadi sudah bertaubat. Memaafkan. Bila habis Allah cerita tentang Yahudi, dilaknat. Punca mereka dilaknat, mereka mengkhianati perintah Allah, dan paling tinggi sekali mereka ubah kitab Taurat. Sehingga saya dah sebut tadi, tidak ada Taurat asli. Mereka dah ubah segala-galanya. Maka mereka tambah pula dengan kitab Talmud. Talmud lebih dipegang oleh mereka berbanding kitab Taurat. Kemudian Allah cerita pula, wa minal ladzina qalu, dan ada satu lagi golongan wahai Muhammad, yang khianat, yang tak ikut perjanjian, yang tak ikut perintah Allah. Berbeza dengan kamu wahai umat Islam yang ikut perintah Allah, yang sentiasa berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Belajar daripada dua kelompok yang kami sudah musnahkan mereka, iaitu di kalangan orang yang berkata kami Nasara, akhadna misaqahum, demikian kami mengambil perjanjian kepada mereka. Fanasu hadza, dan mereka juga mengubah kitab Injil. Mimma dzukiru bihi fa'aghayna bainahumul adawata wal baghdha, dan antara Injil satu puak dengan satu puak yang lain berbeza sehingga mereka berbalas sampai hari kiamat. Contoh Protestan lain, Katolik lain, Anglican lain, dan banyak lagi fahaman kelompok-kelompok Kristian, mereka punya Bible yang berlainan. Tetapi kita, kalaupun kita misalnya orang Islam, dia ada kelompok-kelompok berbeza. Tapi kita punya Quran yang sama. Khawarij Quran tu sama juga. Syiah Quran tu juga. Kita ahli sunnah Quran itu juga. Tetapi orang Kristian, Bible lain. Bible Anglican lain, Bible Protestan lain, Bible Katolik lain, Bible mazhab lain. Mereka ini berbalah sama mereka. Saya ingat satu perbalang yang berlaku di Mesir. Bila mereka hantar padri daripada Amerika untuk menyebarkan fahaman Kristian Katolik. Sedangkan di Mesir dia Kristian Ortodok. Dipimpin oleh Baba Shenouda waktu itu. Baba Shenouda. Mereka ialah Kristian Ortodok.
Kalau kita perhati, mereka akan baca kitab mereka dalam bahasa Arab. Injil dalam bahasa Arab. Lalu mereka cuba lagukan macam Quran. Mungkin setengah orang akan terkeliru kalau orang tak tahu Quran lah. Jadi Baba Cenudha hantar nota bantahan kepada kedutaan mereka supaya tidak menyebarkan Kristen Katolik sesama mereka untuk mengelakkan perbalahan. Dan meminta kerajaan Mesir waktu itu zaman Husni Mubarak. Sebelum Mursi. Ni Sisi, Abdul Fattah Sisi. Sebelum Abdul Fattah Sisi ialah Mursi. Sebelum Mursi ialah Husni Mubarak. Minta Husni Mubarak menyekat. Kerana Kristian macam Allah Ta'ala sebut, فَأَغَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Mereka akan sentiasa berbalau sampai hari kiamat. Satu kulit hitam, gereja kulit hitam lain, gereja kulit putih lain. Ni ada seorang anak murid saya. Dia Kristian. Sebelum dia memeluk Islam. Dia kata, Ustaz, kita Metodis. Pergi dekat gereja Katolik, kita tak dilayang sebagaimana sepatutnya. Kita tak dapat makan. Mereka namakan roti itu sebagai tubuh Tuhan. Tak boleh makan. Sebab kita Metodis. Ini fahaman lain. Artinya itu berlaku dalam masyarakat Kristen sebenarnya. Mereka berbalah. Kali itu tuan-tuan sekalian, umat Islam sebenarnya umat yang mampu untuk menguasai semua mereka ini. Sebab ternyata baik Yahudi, baik Kristen, mereka berbalah. Cuma bezanya kita gagal untuk bersatu dengan sebenar. Kita titik-titik persefahaman kita banyak. Kalau kita tengok Kaabah sama. Quran sama. Nabi sama. Tak ada beza. Yahudi Kristen Nabi dia lain-lain. Yang ni Nabi lain, ni Nabi lain. Kita Nabi sama. Nabi Muhammad SAW. Hadis kita pegang pun sama. Kita pegang Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunnah Sittah. Maka kerana gagal kita mencari titik persefahaman. Mereka orang kafir, di sebalik mereka berbalah, mereka cuba cari titik persefahaman walaupun rapuh titik persefahaman mereka. Semata-mata untuk melawan Islam. Maka Allah Ta'ala sebut kalangan Kristian yang berbalah sampai hari kiamat. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Kelak Allah Ta'ala akan membongkarkan semua perbuatan-perbuatan mereka. Dan di hari kiamat kelak Allah akan membalas kejahatan-kejahatan mereka, pengkhianatan-pengkhianatan mereka. Baik, sesudah Allah menyebut tentang khianat Yahudi dan khianat Nasara, lalu Allah Ta'ala menyebut, Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, kamu ada peluang untuk jadi baik semula. Sebab kami melaknat kamu, dek kejahatan kamu. Tapi kalau kamu bertaubat, kamu kembali pada fitrah. Kata Allah, wahai ahli kitab, wahai Kristian dan Yahudi, qad ja'akum rasuluna, telah datang seorang rasul. Ia rasul kami. Supaya, kenapa Allah sebut perkataan rasul kami? Yahudi kata, itu bukan rasul kami. Kristian kata, bukan rasul kami. Ya, ini rasul kami. Ini rasul Allah. Rasulullah. Bukan rasul Yahudi, bukan rasul Kristian. Bukan rasul Arab, tapi Rasulullah. Pesuruh yang datang dari Allah. Yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfun. Yang telah menjelaskan dan akan menjelaskan banyak benda yang kamu sembunyikan dalam agama kamu. Kristian banyak sembunyikan. Nabi Muhammad akan jelaskan mana kamu sembunyikan. Yahudi kamu juga sembunyikan banyak perkara. Nabi SAW akan mendedahkannya melalui wahyu yang Allah turunkan padanya. Wa ya'fu an kathir. Itu pun Nabi tak menjelaskan banyak. Nabi menjelaskan sebahagian. Boleh sahaja Allah terus beri wahyu pada Rasulullah untuk bongkarkan setiap inci kejahatan kamu. Tetapi bila disebut sebahagian kejahatan supaya kamu kembali pada Allah. Kembali bertaubat. Bukan sebut benda ni untuk aibkan kamu, tapi untuk kamu kembali. Qad ja'akum minallah, telah datang kepada kamu daripada Allah nurun, Nabi Muhammad, nur, cahaya. Kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam disebut perkataan nur? Kerana baginda menjelaskan semua itu dengan terang benderang, tanpa ada kekeliruan. Wa kitabun mubin, dan Al-Quran yang jelas, yang tidak boleh dipinda dan tidak boleh dicabar sampai hari kiamat. Sampai hari ini Al-Quran yang diturunkan zaman dulu, zaman Nabi Muhammad SAW, ia Al-Quran yang ada di tangan kita hari ini, di tangan umat Islam. Yahdi bihillah, Allah memberi petunjuk dengan Al-Quran itu. Manittaba'a ridwanahu, sesiapa pun yang mencari redha Allah, subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Siapa yang berpegang pada Quran, dia akan jumpa jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh dhulumat,
dan Allah akan keluarkan dia daripada kegelapan jahiliah. Kegelapan Yahudi, kegelapan Nasara, kegelapan atheism yang lain, ila nur, kepada cahaya Islam. Bi'iznihi, dengan izin Allah, wa yahdihim, dan Allah akan memberi petunjuk kepada mereka ila siratin mustaqim, pada jalan yang lurus. Ia ni dengan kembali berpegang pada Quran wa kitab. Masa kamu masih ada. Ni di hadapan kamu ajaran Rasulullah yang ditinggalkan masih ada sampai hari kiamat. Islam. Dan Al-Quran yang terus kekal sampai hari kiamat. Kembalilah kepada kedua-duanya ini. Nescaya kamu akan nampak jalan yang terang benderang. Mengeluarkan kamu daripada kekeliruan agama kamu, kekusutan agama kamu, penyelewengan agama kamu, kepada jalan keselamatan, jalan petunjuk. Yang Allah akan beri petunjuk dengannya kepada jalan yang lurus, yang benar-benar menyampaikan kamu ke syurga dan kepada redha Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.